Sudah pastinya setiap individu yang nak mengeluarkan simpanan mereka tu harus melihat apa objektif, apa tujuan utama untuk dikeluarkan. Okey. Macam saya katakan nanti, kalaulah sekadar untuk memenuhi kehendak, maka ialah sangat amat tidak wajar dalam keadaan sedih. Tapi sekiranya keperluan mendesak, itu adalah satu perkara yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi sebelum kita nak mengeluarkan tu, pertamanya saya lebih nak mencadangkan kita pencarum perlu melihat dari segi situasi kedudukan kewangan semasa lah. Maksudnya dari segi macam mana dari segi cash flow-nya, bagaimana dari segi aset dan juga liability pinjaman, kan? Kalau sekiranya sudah jelas bahawa perlu dikeluarkan untuk meneruskan kelangsungan hidup, jadi kita kata tak apalah. Walau bagaimanapun masih lagi perlu menyediakan dari segi bajet. Perlu jelas ke mana wang ini akan digunakan. Adakah untuk keperluan ataupun untuk kelangsungan hidup? Okay, kalau perlu, kena aturkan juga berapa peratus yang perlu kita allocate. Sebab dalam segi penjanaan bajet ni dah ada dia punya rule of thumb. Kita boleh gunakan 70-20-10, kita boleh gunakan 50-30-20. Ini dari segi maknanya 50% untuk keperluan, 30% untuk kendak, 20% untuk simpanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah gunakan untuk kelangsungan hidup, keperluan hidup, tidak ada masalah. Cuma saya sedikit bimbang kalau kita gunakan tadi tu untuk pada masa ni lah kita kata ni duit simpanan kita, masa ni lah macam-macam kan. Dah tertarik dengan pelbagai bentuk tawaran promosi kan, jualan kereta lah, gadget dan sebagainya. Ni janganlah gunakan untuk beli kereta, tukar kereta baru lah, handphone baru lah, gadget lah. Ada pula juga nak guna nak hiasan rumah pada masa sekarang ni. Benda tu tadi sebenarnya kita dah katakan bahawa perlu untuk keperluan masa depan, jadi dari yang kita guna. Dan saya suka juga untuk menyarankan bahawa keperluan sekarang ni adalah dari segi pendidikan anak-anak. Dan kita semua sedia maklum bahawa dalam situasi semasa, anak-anak perlu bersekolah pada rumah, school from home. Jadi sudah pasti dari segi keperluan internet tu sebagai contoh boleh ditambah baik untuk memastikan tidak ada unstable internet connection. Dan lagi satu lagi dari segi keperluan untuk ada gadget. Kan kadang-kadang kesian tengok anak gunakan, anak ada 5 orang bersekolah, kemudian cuma ada satu handphone, ada satu gadget. Jadi kita gunakan yang ni adalah untuk keperluan pendidikan anak-anak. Sebab sekarang ni adalah kita kata sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Alright. Dan kalaulah kita gunakan juga untuk kita kata sebagai contoh bayaran pinjaman ni, saya rasa tidak ada masalah. Boleh gunakan untuk bayaran pinjaman, untuk bayaran hutang, terutamanya mereka-mereka yang ada dari segi pinjaman kad kredit. Yang itu kena hati-hati. Sebab kad kredit ni kalau tak bayar ataupun kita bayar minima, interestnya tinggi, dia menggunakan daily interest. Yang ni harus disettlekan dahulu. Tapi ataupun walau bagaimanapun masih lagi ada lagi kan, kerajaan tetap menyediakan dari segi moratorium, malah ada lanjutan moratorium dan sebagainya bersasar. Jadi ini dapat digunakan ya. Selain pada itu, saya juga dapat maklumat bahawa ada juga dalam kalangan pencarun yang menggunakan wang simpanan tadi tu untuk menjalankan perniagaan. Saya rasa tidak salah untuk menjalankan perniagaan atau gunakan untuk modal sebagai perniagaan. Cuma apa yang concern saya adalah sejauh mana kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kemahiran berkaitan dengan bentuk-bentuk perniagaan yang kita jalankan. Kita harus ingat bahawa bila kita menjalankan perniagaan sudah pastinya ada risiko untung dan rugi. Jadi kita kena cuba kalau boleh minimize dari segi rugi. Kita dah lah keluarkan duit simpanan kita untuk masa depan kita, untuk besaran kita. Lepas kita pula dah rugi, kita tak ada ilmu. Orang cakap meniaga A, kita pun meniaga A dan sebagainya. Kita tak study apa dari segi market punya demand. Itu pun harus melihat, ya. Dan saya juga nak mencadangkan lah ya, kalaulah betul-betul kita minat untuk berniaga dan sebagainya, platform yang terbaik adalah menggunakan platform secara online. Sekarang ni kita nampak trend bahawa orang telah berubah ke arah yang dikatakan bahawa ekonomi gig ekonomi, ekonomi internet dan sebagainya. Jadi boleh gunakan wang tersebut tadi tu untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemahiran dari segi untuk kemajuan kerjaya, untuk diri, untuk peningkatan pendapatan dan sebagainya. Satu yang saya sangat bimbang adalah jangan sekali-kali gunakan wang simpanan
Itu untuk terlibat dalam skim-skim pelaburan. Kita kena hati-hati sebab di luar sana ramai sangat scammer-scammers yang menjanjikan keuntungan langit dan bintang. Sehingga kan kalau kita melihat pada laporan dikeluarkan oleh PDRM, Polis Indonesia, pada tahun lepas saja Januari hingga Oktober 2020 sebanyak 5,218 kes disebabkan oleh scam dan kerugian dianggarkan sebanyak 256 juta. Kita sepatutnya gunakan, ini yang kita katakan sepatutnya bila ada ni kita make sure that money, saya pinjam istilah dari segi pelaburan, kita kena make sure that money work for us, money bekerja untuk kita. Apa maksudnya? Daripada simpanan kita ni, kita keluarkan tadi, kita pastikan bahawa dia ada value added. Apa yang boleh kan? Masa ni lah masa yang sesuai kita gunakan untuk meningkatkan dari segi kita punya dana ataupun tabung kecemasan. Dan yang terakhir sekali yang mungkin saya nak cadangkan adalah bagi mereka-mereka yang ada kemahiran berkaitan dengan ilmu-ilmu pelaburan, boleh gunakan simpanan yang ada tu untuk mempelbagaikan, kita kata diversify your investment portfolio. Walau bagaimanapun harus ingat apa saja yang kita nak lakukan, kita mesti kena ada ilmu dan juga rujuk pada mereka-mereka yang pakar.